Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak berbual sedikit tentang isu Syihabuddin yang mana ada orang yang mengambil video di belakang beliau ketika beliau tengah solat, kemudian memviralkan video tersebut sebab dilihat sebagai ada sesuatu yang tak kena di dalam solat beliau. Tapi dalam ulasan saya hari ini, saya nak bahagikan kepada 3 perkara. Satunya tentang balasan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua laporan polis yang dibuat oleh Syihabuddin, dan yang ketiganya adalah tentang solat itu sendiri, yang mana kita akan lihat bahawa Syihabuddin tidak bersalah. Berkenaan yang pertama itu balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh lihat perkara ini, isu ini terjadi atas balasan Allah secara cash. Kami dulu-dulu apabila bersembang tentang balasan Allah, jika perkara yang macam ni berlaku, kita kata Allah balas cash kepada orang tersebut di atas dunia. Sebab apa kita cakap macam tu? Sebab dia baru sahaja mengkritik solat Habib Omar secara beramai-ramai. Beliau siap jemput netizen semua, mari kita mengulas ataupun membahaskan cara solat Habib Omar, kan? Ingat tak? Jadi dia bersama konco-konconya itu mengkritik, ada yang mentertawakan dan berbagai lagi tentang solat Habib Omar. Jadi sekarang perkara yang sama berlaku kepada beliau. Jadi kita namakan ataupun kita panggil sebagai Allah balas cash kepada dia di atas dunia. Jadi apa yang dia buat kepada orang lain sekarang kena kepada dia secara terus. Allah tak tunggu di akhirat untuk balas perkara ni, kan? Jadi Allah balas di atas dunia terus, kan? Yang lain-lain kita tak tahulah tentang kritik-kritik beliau terhadap ulama' lain, itu mungkin Allah akan balas di akhirat. Tapi yang ni Allah balas direct di atas dunia. Yang kedua berkenaan dengan laporan polis yang dibuat oleh Syihabuddin tu. Dan Syihabuddin menulis di dalam postnya bahawa laporan polis tersebut adalah berkaitan tentang privasi dan juga keselamatan beliau. Jadi jika laporan polis itu khusus untuk privasi dan keselamatan, terutamanya keselamatan, saya bersetuju dengan Syihabuddin sebab memang kita lihat ada isu keselamatan lah, risau lah, kita bimbang sebab ada orang yang mengenali beliau, merakam beliau tapi tidak pergi untuk tegur. Maksud tegur di sini bukan menegur kesalahan ataupun cara solat beliau yang dilihat sebagai tak kena, itu bukan tegur kesalahan tu. Tegur beliau dari segi beri salam, Assalamualaikum, apa khabar, terjumpa di masjid ni, itu maksud tegur lah. Bagi saya itulah yang dimaksudkan oleh Syihabuddin sebagai tak tegur dia. Pergi tegur lah, bagi salam, kan? Dah rakam semua, lepas tu tegurlah dia. Kemudian mungkin nak bagi tahu, kata kami ada merakam lah cara solat tak kena ni. Mungkin kita boleh bahas di dalam video nanti. Terus cakap dengan dia. Itu memang perlukan keberanian yang tinggi lah, kan? Tapi sekurang-kurangnya pergi tegur, salam lah. Bagi salam, jumpa di masjid macam tu, seeloknya kita berilah salam kepada orang yang kita kenali. Jadi apabila orang yang tidak tegur beliau membuat rakaman, jadi dia merasakan keselamatan dia tergugat. Sebab dikuatiri, bagi pandangan saya, dikuatiri jika orang yang kenal nampak beliau daripada jauh mengambil sesuatu tindakan yang lebih jauh lagi daripada itu, orang yang tak puas hati dengan dia, kan? Tak puas hati dengan dia sebab banyak sangat hal yang dia buat, tak puas hati, nampak buat sesuatu yang tak diingini. Kita harap tak berlakulah. Tapi bagi orang yang terjadi, pada diri orang yang terjadi seperti Syihabuddin, dia bimbang keselamatan dia. Jadi dia membuat laporan polis. Jika kita letak diri kita pada tempat dia pun, kita pun akan terasa bimbang juga, kan? Ada orang stalk kan ni, kan? Tak tegur kita, duk tengok, duk pandang, ambil video, lepas tu post, ambil gambar. Kalau diri saya sendiri pun, saya akan rasa bimbang juga. Jadi dari segi laporan polis terhadap keselamatan dan juga privasi, kita membenarkanlah apa yang Syihabuddin buat tu. Cuma dari segi menyebarkan, dia ada tulis di dalam postnya, berhati-hati orang yang menyebarkan video tersebut. Tak tahulah, itu lebih kepada part legal lah, sebab di dalam keadaan umum, publik, di dalam situasi publik di masjid, mengambil video dan kita upload. Adakah rakaman itu hak milik orang yang dirakam, kan? Sebagai privasi, adakah begitu? Itu lawyer lah kena bagi tahu. Sebab kita tahu jika kita pergi melancong atau pergi mana-mana
lawatan dan sebagainya, apabila kita membuat rakaman, gambar yang kita ambil secara umum, publik, itu adalah hak milik kita. Jadi orang yang kita rakam ketika melancong ataupun kita rakam orang berjalan, mereka tidak boleh claim itu sebagai hak milik mereka kan, undang-undang sekarang. Jadi rakaman yang dibuat di publik macam tu tidak bolehlah diklaim sebagai privacy milik dia dan sebagainya. Itu lawyer boleh terangkan dengan lebih terperinci lah. Tapi bagi pandangan saya, bab privacy di tempat awam kita sukar sikit nak mengatakan bersalah. Tapi bab macam stalking, orang mengintip dan sebagainya, kita bimbang lah. Jadi bab tegur, ya seelok-eloknya orang tu pergi tegur lah, beri salam lah. Kita sebagai Islam memang dianjurkan untuk memberi salam, menyapa orang. Jadi sepatutnya dia tegur, salam, cakap sedikit sepatah dua kata dan kemudian lepas tu viralkan lah video tu. Tak ada masalah kot kalau dia pergi tegur kan. Tapi jika berkenaan dengan nak tegur kesalahan dia, nak meminta orang tegur secara personal, itu dia tidak mempunyai hak lagi untuk cakap macam tu. Tegurlah secara personal, tegur kesalahan, betulkanlah dia secara direct. Itu dia tidak mempunyai hak untuk kata macam tu, sebab dia menegur, mengkritik orang secara publik. Orang yang tidak ada kena-mengena dengan dia pun, dia nak kritik secara publik, ialah dia kata itu bukan kritikan peribadi, itu kritikan ilmiah dan sebagainya, bukan peribadi, hal ilmu. Ini juga apabila orang mengkritik tentang cara solat Syihabuddin juga, ia bukan mengkritik peribadi kan, mereka tidak kritik peribadi. Kalau nak guna cara fahaman Syihabuddin lah, bukan kritik peribadi ni. Jadi beliau tidak boleh terasa ataupun mengatakan apa yang beliau kata sepatutnya tegur terus, tegur membetulkan dia direct, tu semua tak patutlah, sebab dia buat kat orang, jadi orang akan buat dekat dia. Macam saya cakap tadi, awal-awal tadi juga, Allah akan balas secara direct. Okay, sekarang yang ketiga, berkenaan dengan solat beliau itu sendiri. Ada beberapa perkara kan, tapi semuanya beliau telah jawab. Sebab satu yang dia kata, secara tiba-tiba dia juga mengatakan bahawa itu adalah solat sunat. Dia pun pergi solat sunat juga kat masjid kan. Habib Omar tu solat sunat, dia pun solat sunat. Tapi jika betul dia bawa seluruh keluarga dia pergi ke masjid untuk solat sunat, kira memang hebat lah kan. Kira hebat sebab sanggup bawa semua anak kan. Dia, jika mengikut postnya, isterinya pun ada kan. Jadi dengan isteri dengan anak pergi ke masjid untuk solat sunat. Hebat tak? Jadi kita kagum jika dia bawa semua tu pergi masjid untuk solat sunat. Jadi kita kagum. Kan, kita bagi kredit. Kita bersangka baiklah betul solat sunat tu kan. Yang kedua, dia juga dah jawab tentang jika menggaru, jika rasa gatal, garu secara berterusan, adakah salah? Melebihi 3 kali lah jika kita tengok video beliau tu, beliau garu gatal dan sebagainya lebih daripada 3 kali. Adakah itu pergerakan yang dibenarkan dan sebagainya? Kami dulu waktu belajar, dia kata, ustaz ataupun guru yang mengajar, dia kata jika gatal mata, jangan garu macam tu, bergerakkan seluruh tangan. Kan, jika dekat mata walaupun tak tahan, ialah kita gerakkan ke sini dan garulah dengan jari. Jangan gerak seluruh tangan. Kami dulu belajar macam tu. Garu dengan jari lah. Nampak tak? Garu. Macam mana garu? Bukan macam tu. Bukan macam tu. Tak boleh. Kalau gatal hidung pun, tangan tak gerak. Kami diajar macam tu. Jadi apabila tengok macam tu, kita tak tahulah. Ikutlah kata Syihabuddin, dia kata boleh kan. Okay, seterusnya orang komen tentang kaki. Gerak kaki, Syihabuddin kata, ialah kaki dia lenguh, tak boleh berdiri lama. Kan? Tak boleh berdiri lama, jadi dia kena gerak-gerak kaki, angkat kaki macam tu. Kita perlu timbang-timbangkanlah apa yang dikatakan. Betul ke lenguh yang keterlaluan ke sehingga membaca Al-Fatihah, tak habis Al-Fatihah pun kaki dah lenguh, kena gerak-gerak macam tu. Dan yang ketiga adalah tentang seluar beliau yang 3 suku terangkat tu. Jadi beliau juga dah memberi jawapan tentang perkara itu. Beliau tutup aurat, dia kata. Betul lah, bawah lutut itu tutup aurat. Jadi sah lah. Cuma kita yang diajar ni adalah untuk beradab apabila berjumpa dengan Allah. Nak bertemu Allah ketika solat, kita kena
smart lah. Kena seperti nak jumpa manusia kan. Kalau kita nak jumpa manusia yang kita hormat, kita pun akan berpakaian dengan terurus, dengan elok. Jadi apatah lagi apabila nak jumpa dengan Allah, pencipta kita, sekurang-kurangnya kita berpakaianlah, beradab. Bukan pakai ala kadar, oh iyalah bawah lutut, tutup aurat. Betul lah. Tak salah jawapan beliau itu. Cuma dari segi adab kita dengan Allah, sekurang-kurangnya kita kenalah kelihatan di pandangan Allah dengan kelihatan yang kita rasa elok. Seperti mana kita nak berjumpa orang yang berpangkat, orang yang kita hormati, kita pastinya akan berpakaian elok kan. Jadi ini kan pula nak berjumpa dengan Allah. Jadi bagi kita, kenalah pada pandangan kita sendiri sesuai, elok, beradab. Yalah, pada pandangan Allah kita tak tahu Allah pandang kita macam mana. Mungkin Allah pandang Syihabuddin tak ada masalah lah dia pakai macam tu pun, janji tutup aurat, Allah pandang dia hebat, kan, bagus. Kita tak tahu. Tapi bagi kita kena, diri kita sendiri kenalah merasakan bahawa seelok-eloknya pakaian kita untuk bertemu dengan Allah pada diri kita. Kita tidak boleh mengambil ala kadar. Kan? Kita menganggap bahawa Allah pasti pandang kita cantik, kita pakai sekerat pun tak apa. Kan? Sekerat pun tak apalah, Allah akan pandang kita elok. Kita tak boleh beranggapan macam tu. Kita kena beranggapan bahawa kita nak bertemu Allah, kita kena berpakaian sesesuai yang mungkin untuk bertemu dengan Allah yang mencipta kita. Seperti mana yang saya sebut tadi, jika orang yang berpangkat juga kita akan menjaga penampilan kita, ini kan pula hendak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah 3 komen saya tentang isu yang berlaku berkenaan dengan solat Syihabuddin ni. Kalau nak pergi terperinci, seperti yang Syihabuddin cakap, bawakan dalil tentang apalah apa semua, ramai dah orang memberi komen kepada beliau. Beliau juga mengajak seorang ustaz itu untuk berbahas tentang solat beliau itu adakah sah di sisi ahli sunnah wal jamaah, di sisi mazhab syafi'i dan sebagainya. Nak bahas benda tu semua buat apa? Bagi saya, seperti yang saya sebut tadi, kita sendiri nak bertemu dengan Allah. Tak bolehlah kita nak beranggapan bahawa tak apalah, kita boleh bergerak macam ni, janji saya mata gatal sangat ni, bukan mulut gatal, Allah akan terima. Kita tak boleh beranggapan macam tu. Kita kena menjaga. Sebab itulah dikatakan menjaga solat. Kita kena menjaga solat kita itu. Itu yang penting. Jangan nak membahas secara teknikal, memang diterima tak apa sebab tak boleh tahan gatal. Itu bukan pergerakan yang sia-sia, maka Allah akan terima. Tak boleh beranggapan macam tu. Kan? Ini diri kita nak bertemu dengan Allah untuk solat. Kena beradab. Okey, setakat itu dulu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.